Okay, Cik Syafiq Saleh, silakan masuk. Silakan duduk. Assalamualaikum dan selamat datang. Alhamdulillah. Selesa? Bersih selesa? Ikut? Sejuk. Nak panggil nama apa? Panggil saya Syafiq. Syafiq. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu. Saya Amira Baru, kaunselor praktik Syafiq lah untuk sesi kita pada hari ni. Okey, sebelum tu saya nak tanya lah, Syafiq sebelum ni pernah datang sesi kaunseling tak? Ini grade pertama. Akhirnya Syafiq tak tahu lagi lah macam mana sesi kaunseling tu berlaku. Ya, betul. Okey, tak apa. Manakala ni sesi kita yang pertama, jadi saya ada beberapa perkara lah yang saya nak bagi tahu Syafiq. Okay, yang pertamanya, sesi ni mungkin mengambil masa dalam 20 ke 30 minit ke 40 minit macam tu. Tapi kalau lebih pun tak apa, bergantung pada apa yang Syafiq nak share dengan saya. Dan kemudian Syafiq bebas nak share apa saja yang Syafiq rasa nak share. Saya akan cuba dengar, faham dan nanti kita sama-sama lah cari jalan penyelesaian ataupun cari solusi untuk isu tersebut. Okay. Kemudian segala apa yang kita akan bincangkan dalam sesi ni, saya akan rahsiakan sepenuhnya, kecuali kalau ada perkara lah yang melibatkan keselamatan saya ataupun Syafiq, maka saya kenalah beritahu supervisor saya ataupun pihak yang sepatutnya lah. Jadi setakat ni ada apa-apa yang Syafiq tak jelas ataupun kurang faham? So far, lagi jelas. Okay, baiklah. Okey, kalau tak ada, boleh tak saya nak minta Syafiq untuk kongsi sikit latar belakang Syafiq? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Syafiq Saleh. Panggil Syafiq, asal Kedah. Kita kat mana tu? Kedah dekat Kuala Nerang. Oh, sebab saya pun duduk Kedah. Okey. Teruskan. Okey, lepas tu saya ada kembar saya perempuan. Dia belajar urusan juga dekat fakulti FBU. Jadinya cerita yang saya nak kongsikan pada Cik Mira lah adalah di mana ini mungkin bagi saya gembira lah, di mana kami ditawarkan pengajar di USIM bersama-sama walaupun berlainan jurusan atau program, tapi kami masih dekat USIM. Jadinya cara mudahnya kami tu walaupun jarang jumpa tapi kami ada tempat yang sama, senang sekali kami nak jumpa walaupun sukar untuk jumpa. Kemudian mungkin saya ada kembar dan saya juga alami adalah salah satu di mana kami ni mungkin saya punya kembar tu mungkin dia can handle our issue that happen. Saya ni biasanya lelaki dia relax sikit, santai macam tu. So far lelaki simple lah, tapi at that time sampai tu masa tu lelaki ni tak boleh lari daripada last minute situation lah. Tapi at the same time kadang-kadang last minute tu dia macam bagus, tapi kalau last minute tu kadang timing dia salah, dia akan agak suffer sikit lah. Rasa macam rasa macam banyak benda yang tak siap, tapi kita silap macam gelabah lah, kita tak tenang soalan lah. Jadi jelas saya jumpa dengan Cik Baran untuk ada kasih konstingan. Kalau ada cadangan ke perbaikan ke, mungkin boleh kongsi dengan saya. Okey, tadi macam Syafiq ada cerita sikit, Syafiq ada kembar kat USIM juga. Ya. Yeah. Jadi selalu ke Syafiq kontak dia kalau macam susah lah nak jumpa ataupun nak kontak dia? Okay, so far masa kita awal-awal semester tu susah juga lah. Atau di second semester, third semester, fourth semester susah juga lah. Tapi kalau macam dia ada kelas dekat fakulti saya, kita orang terjumpa lah. Tapi memang jarang-jarang jumpa. So macam mana kita orang hubung ni WhatsApp lah, kan video call, hantar makanan ke, so lagi mana benda tu kan boleh membahagikan kita orang dua. Nantilah kita orang call ke, WhatsApp ke, tanya dah makan ke, dah habis kelas ke, macam tu lah kita orang berhubung. Kayaknya kalau contoh lah, kalau Syafiq ada problem ke, Syafiq selalu share dengan dia lah. Okay. Ataupun macam mana? Kalau problem tu macam kita boleh share dengan kembar kita, share lah mostly
saya akan share lah tentang study, tentang tanya dia berkaitan kepakaran, contoh dia kena ambil bahasa. So far yang macam berkaitan dengan yang melibatkan bidang dia, saya akan tanya dia lah. Tu untuk macam study lah, contoh macam frustration tu let go, macam dah bagi tahu hari ni macam mana saya main okey ke, macam tu. Lepas tu dia stress lah, lepas tu cakap let lah, masing-masing macam bagi motivasi lah ya, sebenarnya. betul. Macam tadi Syafiq ada cakap macam Syafiq suka buat kerja last minute. Okay. Jadi sebenarnya apa yang Syafiq datang jumpa saya ni sebenarnya ada nak kongsi tentang masalah apa? Okay, disebabkan di semester saya study dalam counselling. Saya kata lecturer dia kata jangan takut untuk kita jumpa counselling, di mana kita tak pasti apa yang kita alami tu sebenarnya ada solusi, ada jalan penyelesaiannya, cuma kita tak nampak. Jadi macam mana kita nak dapatkan solusi tu daripada bimbingan counselling. Jadi setelah saya terpanggil untuk datang berjumpa dengan Cik Mira, dapatkan sesi bimbingan counselling. Syafiq datang counselling ni sebab nak membincangkanlah tentang isu yang Syafiq hadapi ni, dan kalau boleh nak ada solusi lah kepada penyelesaian tersebut. Apa isu yang Syafiq nak share dengan saya hari ni? Mungkin ada sesuatu yang mengganggu Syafiq? Okay, benda yang akan mengganggu saya di mana bila sampai masa kalau contoh kita kena submit assignment, atau kita kena selesaikan satu tugasan yang bos kita bagi atau yang lecturer kita bagi, masa dalam assignment dia punya timing kita tu dah dekat, tapi kita macam dan kita tak tenang, itulah menyebabkan dengan sedar kita tak uncomfort situation. Akhirnya Syafiq suka buat kerja last minute, tapi macam bila dah time tu dah nak sampai, Syafiq still relax lagi. Betul. Macam kurang kesedaran lah nak buat benda tu. Walaupun tapi kalau assignment tu nak kena hantar juga macam mana? Mostly walau kita dalam situation yang sangat desperate, lepas tu tak rasa tak selesa, tak tenang, comfort, tapi waktu tu kita kena push lah, kita macam push, kena buat jugalah, kita akan push juga. Masa tu pilih dalam masa kerja banyak, lepas tu benda tu akan mempunyai emotion lah, but benda tu still macam okay, tapi kita kena selesaikan juga. So ada silah, tak selesa, tak tenang, itu kena buat. Syafiq kata tadi Syafiq tak tenang lah bila jadi perkara macam ni, macam buat kerja last minute tapi still juga kena buat benda tu, tak mahu kena still go on. Boleh Syafiq share dengan saya apa penyebab ataupun punca lah benda ni berlaku? Mungkin di antara yang akan jadi last minute pertama, masa yang kita dah allocate tapi dia macam panjang lagi, so kita macam kita put dia macam first priority lah. Tapi bila di pertengahan dia, middle time tu dia macam tak ada dekat lagi, macam kita tak ada satu tindakan untuk kita we should nak buat benda tu, tapi still relax dia macam macam tu. Lepas tu yang kedua, sebab mungkin dia nampak macam relax, tapi sebenarnya dia istilah dia tangguh lah, macam suppose apa nanti kita buat, tapi kita buat tu kita tak follow up dengan kita punya timetable ke list to do ke, kita nanti bila kita sebut nanti dia auto macam nantilah macam tu. Kita tak ada macam nanti, lepas kita dah follow up dengan ni sepatutnya buat jam sekarang, tapi kita tak buat macam tu. Adakah macam faktor kawan pun mempengaruhi Syafiq untuk buat kerja tu last minute? Sebabkan saya ni dia suka orang yang orang cakap kalau belajar nak belajar ramai-ramai, kalau nak buat sesuatu kena ramai-ramai. So kita punya people surrounding kita ni punya faktor lah untuk mempengaruhi saya untuk buat sesuatu. Contoh kalau macam member ajak study jomlah study break, kita pun jom buat assignment,
Ada member dia stop, okay, auto stop. Jadi kita keluar, okay, auto akan keluar. Okay. At that time, depend kepada bagaimana kita nak adjust tu, nak buat tu. Okay, Syafiq beritahu tadi, Syafiq macam mudah terpengaruh lah dengan apa yang kawan buat. Macam kalau kawan buat benda tu, Syafiq akan ikut benda tu. Dan contoh macam tadi Syafiq kata, kalau Syafiq nampak kawan buat ataupun ajak buat kerja, maka Syafiq akan buat juga benda tu. Tapi kalau kawan Syafiq kata stop, maka Syafiq akan stop lah masa tu. Okay, jadi satu tabiat yang bagus lah bila ikut kawan ni. Tapi yang tak patutnya tu bila ikut kawan yang tak sepatutnya lah. Okay. Pada pandangan Syafiq sendiri, Syafiq rasa macam bila buat kerja last minute ni kan, boleh memberi kesan yang baik kepada Syafiq ataupun kesan yang buruk. Alright, menarik. Okay, ada satu masa yang last minute ni dia membantu, maksudnya kita memerlukan satu keadaan yang mendesak untuk kita buat. Dan pada ketika itu kita rasa apa yang kita output kita yang kita keluarkan tu yang baik lah. Namun dari segi ada satu masa tu last minute kadang dia tak memberi impact yang baik, sebabkan kita di satu saat kita akan rasa asal janji siap, okay, dia tak sama macam satu keadaan. Yang membezakan keadaan tu adalah kita minat kita, minat saya sendirilah. Contoh macam benda-benda yang melibatkan susahnya, crucialnya, kalau contoh kira-kira ke yang menyebabkan teori yang macam okay, dah ada citation, dah ada ni, okay, dah settle. Kalau macam kita minat, benda ni macam melibatkan pimpinan, benda tu melibatkan macam human sign, benda melibatkan komunikasi, je macam okay, bad. Kita akan really struggle untuk dapatkan kita punya data tersebut. Macam tu lah. Kalau kesan baiknya Syafiq jadikan kerja last minute ni kalau untuk kerja yang Syafiq minat lah. Kalau macam pengurusan ke macam yang Syafiq minat lah. Kerana Syafiq akan tak ada masalah untuk buat benda tu last. Tapi kalau yang benda yang tak minat tu jadi macam okay, jadi macam mau tak mau kena buat juga benda tu. Tapi macam hanya untuk hantar benda tu je lah, macam tak ikut pun kepuasan yang Syafiq nak. Okay. Jadi bila Syafiq bila berlaku situasi macam ni, Syafiq rasa macam mana nak hadapi untuk nak buat lah benda tu. Mostly yang pasal situasi yang kedua tu, yang mana yang macam last minute kita buat kerja yang labaran, dia macam asal dia buat labaran, macam asal dia macam memberi kira-kira okay, tapi dia macam nak not more to giving lah. So macam mana saya buat, first kata saya mesti kena macam bagi tahu dekat kawan, kata nanti ingat aku untuk buat sekian-sekian kalau macam aku nampak aku macam dia tidur, nanti kau kerja lah aku macam tu. At the same time kita boleh follow that rule yang kita tetapkan, tapi kadang-kadang kita macam okay lah, kita tak apalah, aku sama tidur nanti kerja balik. Lepas tu the second command yang kita cuba bagian untuk kawan kita tu, dia macam dah konsisten lah macam tu. So far benda yang boleh membantu saya itu kawan-kawan macam kita set alam, kita macam betul-betul kita letak spesifik lah kita nak buat apa Okay. Kan Syafiq share tadi macam apa yang Syafiq buat, salah satunya Syafiq set alarm lah untuk macam contoh bila Syafiq tidur kan, dan Syafiq nak bangun untuk buat kerja tu, Syafiq akan bangun lah. Okay. Contohlah kalau kita back sikit kalau macam situasi yang suka tangguh kerja, tapi benda tu tak ikut apa yang Syafiq nak. Macam Syafiq nak hantar tu tapi tak ikut kepuasan Syafiq sendiri. Jadi adakah perkara tu boleh mengganggu Syafiq untuk macam tadi aku buat tak kena ni, apa yang aku buat ni. Jadi Syafiq rasa macam mana? Okay, orang kata bahasa lelaki ni macam like simple ayat siap. Walaupun kita akan tahu bahawa kita akan dapat setemak yang ini kalau kita buat macam ni mesti dapat maknanya yang rendah.
Lepas tu benda yang akan kawan kata menghantui lah, kata macam mengganggu sekali lah, bila mana sepatutnya kita buat kerja tu, tapi disebabkan kerja tu yang kita buat tu tak dapat disiap kepada masa dia macam kita feel like ada benda tak siap, ada benda tak siap, tapi kita still macam dia macam ada redundant lah, kita dapat kesan ad hoc ke, macam member call ke, macam tolong macam ni, dia member sekian-sekian, okay kita gerak, tapi kita dalam masa sama kita nak tolak member kan, so kita macam okay lah macam tu. Kayaknya Syafiq akan lebih mementingkan kerja lain lah daripada kerja yang perlu untuk disiapkan terlebih dahulu. Boleh katakan macam juga, kita depend kepada kita memberi makna kepada seseorang. Contoh, kalau contoh member kita yang kita dapat, okay, kita kan suka tolong lah, macam contoh sorry gang, aku dah setengah jawab quiz ke apa ke, okay dia tak okay apa kau buat, nanti pedesat Roger macam tu. Kalau macam member kata hello gang, kat mana, tolong jawab apa aku tadi pancit, okay waktu tu macam dia member kita macam di tengah motor pancit lah, so kita jadi tundia motor dia. Okay, kalau macam apa yang Syafiq share tadi, Syafiq akan tolong juga member, walaupun dalam masa tu Syafiq kena buat assignment ni, tapi ikut keadaan lah. Kalau Syafiq rasa macam benda tu perlu untuk ditolong, Syafiq akan tolong. Dan kalau benda tu macam tak perlu, Syafiq tak macam tolak lah apa dia ajak tu. Okay, saya nampak apa yang Syafiq buat ni satu perkara yang bagus lah. Kayaknya Syafiq akan memikirkan dah dulu sebelum buat sesuatu perkara tu. Kayaknya buat perkara tu tak terlalu ikut perasaan sangat. Okay. Jadi kan tadi Syafiq ada kongsi yang Syafiq alam. Jadi mungkin ada inisiatif lain yang Syafiq buat untuk nak mungkin nak awalkan kerja ataupun nak siapkan kerja tu lebih awal. Okay. Contoh kalau saya dapat satu task yang baru ni, benda tu dia macam ada duration dia. First thing first yang saya akan buat untuk memastikan benda tu ada movement, dan benda tu akan sejak awal lah saya akan macam mulakan sedikit lah. Contoh kalau benda tu melibatkan kita perlu hubungi orang, atau kita perlu ada buat satu, kita sediakan satu dokumen. So kita sediakan draft, kita tulis dekat di studio, kata okay sekian hari ni kita call sekian-sekian orang, hari ni untuk saya makan siapa. Lepas tu for the next day tu okay kita tengok follow up, adakah macam tu. So macam benda tu bila dah ada sikit, so macam okay at least kita dah sikit, dia dah buat sikit. So macam orang kata nak let lepas tu macam okay lah. Lepas tu bila dah nak dekat tu kita buka balik, okay so far semua dah okay. Macam benda tu yang jadi track, mungkin kita tunggu saya makan orang, kita tunggu dapatkan balik kerja kita buat, macam quotation ke daripada company kita nak buat. So macam tu lah yang saya buat. Pertama saya mulakan awal, kita dah awal. Yang kedua tulis kat list to do lah, what should we yang kita perlu letakkan pertama tu. Itu lah yang saya buat. Okay, macam maksudnya Syafiq akan mulakan awal daripada yang sebelumnya. Kemudian Syafiq buat list to do lah, macam Syafiq akan list semua perkara yang Syafiq perlu buat, tugasan yang perlu buat. Lepas tu Syafiq tulis lah yang ni perlu hantar bila, yang ni perlu hantar bila. Okay, bagus apa yang Syafiq buat ni. Tapi Syafiq rasa macam apa yang Syafiq buat ni berbalik tak? Macam berkesan tak untuk nak settlekan juga kerja tu? Okay, sejujurnya bagi saya, orang kata at least tak jadi satu peristiwa last minute yang uncalled situation tu, better lah kita dah mulakan awal. Dia macam berbahaya lah bagi saya. Namun itu benda yang saya nak kongsi dengan Cimira, cabaran bila saya nak cuba siapkan adalah di mana cabaran ni adalah kita dapat apa yang saya buat, yang saya dapat lah. Pertama, dia dah ada task. Yang kedua, kita perlu handle benda yang unexpected, macam benda datang tiba-tiba. Maksudnya yang ketiga, kita ada supporter. Macam contoh kalau assignment grouping, okay, kita ada member kita. Kalau assignment individual, mostly kita yang akan buat, kita yang akan gerakkan, kita akan susun konten dan sebagainya.
itu yang akan menjadi cabaran kepada kita. So itulah cabarannya. So saya perlukan satu pushing factor like daripada kawan. Lepas tu orang boleh ingatkan. Biasa macam orang kata at least kalau kau tak ada member yang ramai, baik kau ada satu member yang berkundi yang selalu ingatkan kau solat ke, ingat kau baca Quran ke, ingat kau buat assignment ke, and so on lah. Macam tu. Akhirnya Syafiq perlukanlah juga supporter daripada orang sekeliling Syafiq untuk buat benda tu. Okay, saya nak tanya lah, ada tak yang kawan yang pernah ajak Syafiq untuk buat sama-sama assignment tu dan Syafiq akan ikut, dan bila ada kawan yang tak buat assignment sekali dan Syafiq tak ikut benda tu? Pernah berlaku tak? Ada serta itu adalah satu satu subjek, situasi yang akan berlaku juga macam tu. Macam member relax, kita pun relax macam mesti ada juga serta-serta. Dia depend pada members of grouping tu lah. Tapi apa yang Syafiq buat masa tu bila berlaku situasi macam tu? Bila jadi macam tu, mesti saya akan check kontak lah. Gang, macam ni kan, kita senyap kan, due date dah, sekarang dah week ke-13, minggu depan dah week 14 kan. So takkan dah ready lagi kan. So lepas tu member cakap, okay, jomlah kita bincang. Starting dulu tu, okay, kita bincang. Orang kata biasa relax kan, okay, just draft macam jadi konten. Lepas tu, okay, dah bagi kita allocate. Okay, relax lah, settle macam ada sikit dia settle lah. Lepas tu kan, lagi 2 hari kan, macam tu, okay, pulangkan sikit, kita cari bahan. Betul tak? Saya masak, betul tak? Nice lah, okay kau, okay, buat. Lepas tu relax. Lepas tu malam tu, okay, gang, kita dah dari waktu ni, kita sekarang ramai. Lepas tu ramai-ramai dah setiap buat. Lepas tu macam, okay, dah start, okay. So waktu tu macam, walaupun dia macam ada kenangan macam tu, tapi benda tu macam comfort lah. Kita macam kenapa lagi kita tak buat awal. Lepas tu keluar macam-macam lah. Keluar kenapa kita tak buat awal lah, kenapa kita relax dulu, kita apa. Dia macam semua keluar kenapa. Masa dulu kita macam orang kata dah awal-awal dah relax, awal-awal ni kena suffer sikit lah sebab tangguh macam selagi lah. Kiranya Syafiq akan mulakan lah benda tu. Kalau macam berkumpulan, Syafiq akan start dulu lah untuk tanya kawan-kawan. Ya, betul. Pernah tak yang Syafiq macam terleka sedikit, macam terlupa nak buat something? Ada. Nak kata tak ada tu memang jarang lah. Ada juga kadang. Mesti macam mana Syafiq hadapi benda tu? Okay, yang seronoknya apa yang saya nak cerita. Contohlah, benda yang selalu berlaku adalah quiz lah. Quiz yang melibatkan quiz. Kita tengah buat kerja lain, tengah siapkan assignment yang Yudi dah lambat, tapi kita macam paling kan buat santai-santai, relax buat quiz. Tiba-tiba member kontak, Bebek, dah ready kita jawab quiz. Ada quiz ke? Sudah. Waktu tu macam, okay, pun buka grup tengok, okay dah kenapa dia macam, okay, dah tengok. Okay, lepas tu lah study punya 60 study, lepas tu kita buat quiz. And end up makan, boleh lah cukup makan macam tu. So itulah kata yang mana jadi Syafiq macam boleh nampak lah dia punya apa yang perlu Syafiq perbaiki selepas ni, macam tak buat dah lagi benda tu. Jadi mungkin Syafiq ada inisiatif lain yang Syafiq rasa Syafiq boleh nampak dan Syafiq rasa macam boleh buat lepas ni untuk apa yang Syafiq nak buat. Okay, mungkin lah sebab kita macam orang kata busy. Macam dia tak busy sangat, tapi dia acah-acah busy. Kita macam kita prioritas benda yang tak penting kita pentingkan. Tapi benda yang penting tu kita penting juga, tapi kita macam okay, relax, busy dan santai macam tu. So apa yang mungkin lah apa yang saya nampak, apa yang saya buat pertama mungkin starting masa kita nak buat satu task, mungkin kita tak nampak secara jelas je. So mungkin saya dapatkan, saya call member dia cakap, ini macam nak buat dapat gambaran awal. So kita dah nampak kita punya garis masa kita nak buat. Kita macam okay, lepas ni kalau jadi macam ni kita nak buat macam mana. Itu yang pertama lah, dapatkan rujukan daripada orang yang member yang score. So yang kedua, mungkin saya boleh yang kata kemaskan balik lah kita punya list to do tu. Kita tulis tapi kita tak follow up. Itulah salah satu macam kenapa lupa lah macam tu. Tapi kalau dengan ada kita dah buat alam sikit, kita macam okay, jadi masa ni kita dah tahu kita nak buat apa macam tu. Lepas
tu mungkin yang ketiga lah, apa yang saya boleh buat. Mungkin kita selalu kita update dengan member kita. Selalu kita borak-borak pasal apa yang kita minat di futsal apa. Tapi mungkin lepas ni kita macam allocate time, nanti apa kata macam hari Jumaat, hujung minggu sebelum kita nak relax tu, kita macam sembang-sembang sikit apa nak buat minggu ni. Lepas tu bila kau nak start buat, lepas tu nanti sama-sama kita follow up. Mungkin kita macam boleh membantu daripada nak jadi comfort station. Berdasarkan apa yang Syafiq share tadi, yang pertamanya untuk mungkinlah lepas ni yang Syafiq boleh buat, yang Syafiq nampak lah, yang Syafiq rasa satunya dapatkan rujukan lah daripada orang yang lebih skor daripada Syafiq. Kemudian Syafiq akan tulis apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu, macam senaraikan lah antara penting dan tak penting dan yang mana perlu buat terlebih dahulu. Kemudian yang ketiganya, Syafiq update lah dengan member-member yang lain. Macam sebelum cuti hujung minggu, Syafiq akan contact member. Minggu ni kita akan buat sini dan nanti terserahlah pada Syafiq dan ahli kebudayaan lain untuk nak buat macam mana. Jadi Syafiq rasa boleh buat tak yang Syafiq katakan ni? Saya rasa kalau macam saya bagi skala komitmen daripada 1 sampai 10, Syafiq rasa macam Syafiq boleh buat setakat mana sekarang? Sejujurnya kalau saya dah ada 3 perkara tu, saya macam dah nampak gambarnya, saya akan letak sekadar 7 ke 8. 7 ke 8 lah. Sekiranya saya tak nampak lagi apa saya kata tu, mungkin saya letak skala 5, 6 macam tu lah, dia agak pertengahan. Sebab macam biasa lah, sebab saya jenis macam need clear data, macam benda-benda yang boleh kita nampak benda tu supaya dapat membantu kita untuk kita buat tersebut. Kalau contoh kita macam kabur-kabur just cakap, so benda tu kita tak narrow down dengan baik, so benda tu macam sekadar angan-angan, sekadar cakap-cakap saja lah, dia tak dizahirkan lah. Kan Syafiq share tadi macam bila Syafiq boleh rasa macam boleh bagi komitmen 7-8, tapi bila macam ragu-ragu tu dekat 5-6 atau 7 situ kan. Jadi Syafiq rasa macam bila dekat 5-6 ni, Syafiq rasa apa yang Syafiq perlu buat untuk nak lebih bersemangat lah untuk nak buat lepas ni. Alright, pertama mungkin apa yang saya belajar diri saya sendiri adalah apa, saya kena wujudkan satu situation yang dia macam kan yang mendesak, desperate situation, macam yang keperluan yang tinggi lah untuk saya buat benda tu. Dan apa yang boleh saya buat, macam mana saya nak wujudkan keperluan tu, mungkin daripada kita dah banyak kali letak remind diri kita, macam tulis a piece of paper dalam kertas tu, tulis last today, kita macam kita take action for something yang kita letak dia macam benda tu yang first, benda tu penting lah. So sebab apa kita macam saya letak cara baru, sebab tu macam kalau macam kita ada motivation nak selesai tu susah juga. So pertama saya akan letakkan satu keadaan yang benda yang sebab tu adalah keperluan yang tinggi. Yang kedua, kena cari satu motivasi mungkin daripada apa, gambar-gambar yang saya pernah menang apa-apa ke. So dia macam dua orang cakap ini ada sekian-sekian, so far takkan sekarang aku nak berhenti macam ni. So yang kedua tu motivation lah. Dan yang ketiga mungkin saya kena letakkan satu masa di mana masa tersebut dia fleksibel dan boleh ambil tindakan yang tak, macam kata tak nak pushing lah, terlalu menekan. Just macam ikut flow the flow lah, macam yang ni masa ni aku patut buat ni. Betul. So kita macam fleksibel, ada deadline. Kalau kita waktu ni kita ada macam backup plan macam tu. So macam tu okey lah, insyaAllah. Apa yang saya faham, kayaknya Syafiq untuk memperbaiki skala yang 5-6 tadi, Syafiq akan
fokus untuk buat yang benda yang lagi penting dulu sebelum yang lain. Tapi Syafiq tak lupa lah untuk buat yang lain tu juga. Okay, kemudian Syafiq akan memerlukan desakan lah daripada orang sekeliling untuk Syafiq buat juga benda tu. Walaupun Syafiq macam terleka sedikit, Syafiq memerlukan jugalah sokongan. Okay, kemudiannya yang ketiga mungkin Syafiq perlukan masa yang fleksibel lah. Macam okay, time ni perlu buat ni, time ni perlu buat ni. Okay. Mungkin Syafiq boleh share apa yang menyebabkan Syafiq mungkin orang yang sekeliling yang boleh bagi Syafiq sokongan tu siapa? Okay, mostly kita satu tiba dengan persatuan dan mostly diorang kenal macam mana saya bekerja. Mostly kalau orang yang kenal dia macam Pik, kau dah siap belum? Ni dah buat belum? Saya ada satu kawan macam tu, dia sampai dia selalu ingatkan, dah buat belum? Kau jangan nanti kau gelabat kan, susah pula tu. So mostly dia kawan saya, lepas tu teammate saya, grup saya banyak support lah. Mostly saya punya twin lah, kembar saya, dia kata lah macam selang 2-3 hari macam tu, mungkin malam kemarin, waktu malam akan datang tu, dia akan tanya saya, macam mana saya bilang okay tak, ada tak? Ada yang tu tengah buat lah, masing-masing macam kita macam saling update lah macam tu. Dan of course lah kita punya pensyarah, macam sebab pensyarah kita kan mesti kan akan follow up dengan kita. Macam sebab ada satu orang pensyarah dia rapat lah, dia rapat. So far macam bila dia tengok status tu, dia akan hantar stiker kerja dah siap belum? Malas lah. Saya cakap okay okay, insyaAllah saya akan buat macam tu lah. So far macam tu lah, kita macam bila ada orang macam selalu ingatkan, dan kita willing, tapi macam bila ada orang yang letakkan satu jentikan untuk kita buat tu, kita macam okay, we should do it lah. Okay, pernah saya nak tanya lah, sebelum ni kalau jadi macam keadaan di mana Syafiq mungkin pernah down, Syafiq pernah down? Ada. Siapa yang selalu support Syafiq? Okay, of course my friend saya ada satu kawan tu, dia study dalam bidang counselling juga. So dia macam kata, walaupun kita orang tak rapat, tapi at the same time yang waktu saya down tu, dia membantu lah. So, macam dia bagi cadangan, bagi tips. Lepas tu saya ada seorang yang saya masukkan tadi, perempuan, yang seorang kawan saya lelaki. Dia mostly kalau member saya tu ada macam mau kepada tips-tips yang ada friend saya ni yang baik saya tu lelaki. Dia banyak bagi macam dia bertanya soalan, tapi soalan dia tu banyak saya kena jawab, dan benda tu memang dekat dengan saya. So macam orang kata istilah dia kena belajar tiba dia orang tu. Dia kata dulu masih belajar, siapa yang gagah nak join. Sekarang dah macam ni, takkan nak fed up, alah game one lah macam tu. So macam okay lah. Kita macam dia semua okay lah, macam Syafiq reflect balik lah. Dia lah okay lah, aku start okay lah. Masih macam tahu pun lepas tu nak apa lagi, nak sedih apa lagi, fikirlah macam tu. Dia macam nak agak dia macam marah, but saya assume betul kan, dia macam tak marah, dia macam bagi cadangan. Walaupun dekat depan lain, tapi saya ada masalah, dia macam itulah pasal tak tahu dah layan, tapi kau nak buat juga. So macam sekarang take responsibilities lah, dan bila kau buat macam tu, so far itulah ada orang saya suka bantu saya tu. Okay, kerana walaupun berlaku situasi di mana Syafiq kena down, tapi Syafiq reflect balik apa yang pernah berlaku tu, dan Syafiq dapatkan sokongan lah daripada orang-orang yang Syafiq percaya, dan keluarga Syafiq, twin Syafiq, pensyarah. Kayaknya perkara tu lah yang membuatkan Syafiq masih boleh bertahan lah dengan apa yang berlaku tu. Okay. Boleh Syafiq beritahu saya apa yang matlamat yang Syafiq nak capai untuk sesi kaunseling? Okey, selamat. Saya pertama saya dapat satu cadangan penambahbaikan daripada sesi ni. Yang kedua, saya nampak di mana orang sekeliling ni boleh membantu saya, walaupun kita fikir kita akan menyusahkan orang, tidak, kita kena assume kata orang akan bantu kita. Itulah maklumat saya, alhamdulillah dah nampak sikit. So semuanya berbalik pada diri sendiri. So
berapa lagi kan yang telah cakap. So saya kena treat well. Okay, apa yang saya dapat simpulkan, Syafiq nak perbaikilah, macam Syafiq kan ada masalah dalam untuk buat kerja last minute. Jadi Syafiq nak memperbaiki benda tu dan kemudiannya dan Syafiq nampak sendiri apa yang perlu Syafiq perbaiki sebelum ni, dan saya harap Syafiq bolehlah untuk buat dan istiqomah dengan apa yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dan saya rasa setakat ni dulu sesi kita untuk kali ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada next sesi. Ada apa-apa lagi yang Syafiq rasa nak tambah atau nak share? So far adalah cuma satu je, saya di antara kekuatan saya ada seorang guru lah. Nama guru saya adalah Tuan Guru Syekh Zainul Rasri. Kalau contohlah that time saya rasa macam kita ada satu heavy, ada task yang sangat heavy dan benda tu memerlukan benda yang cepat kena buat. So apa yang saya buat, saya akan buat video guru saya tu, saya akan dengar nasihat dia supaya saya dapat overcome bahawa kat dunia ni lah sementara. So dia pesan kata banyakkan selawat. So di antara first step yang saya akan buat before saya engage dengan kawan saya, itulah yang saya buat. So far itu saja. Jadi dah banyak kita dah bincangkan dalam sesi ni. Jadi apa yang Syafiq rasa bila dah kongsikan kesemua tu? Okay. Sejujurnya pertama selepas datang sesi ni dah. Sejujurnya saya rasa saya dah dapat jalan. Saya rasa macam kata tenang macam kita dah ringan sikit macam kita tak fikir banyak benda. So macam benda tu dah dia rindu dengan cara kita berbincang. Macam lah sebab kayaknya dah sampai situ je lah saya rasa untuk sesi kita kali ni. Kita jumpa untuk next session. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.